Bang, okey, cerita berkenaan tentang pindah-pindah camp ni, buat camp dan sebagainya, saya teringat juga Dr. Zul tu ada mendedahkan tentang uh, antara projek-projek yang menguntungkan kerajaan ketika itulah, eh, dengan dia buat camp. Jadi yang menerima manfaatnya selain pada Datuk Seri Najib adalah Perdana Menteri yang sekarang ni, Yang Berhormat Bera, yang mana ada kem tentera yang di apa di dibuat di situ. Dan itulah sebab dia menang dengan 2000 lebih majoriti di Parlimen Bera. Jadi maksudnya betul lah telahan saya dan juga kawan-kawan yang lain, anggota tentera ni menjadi life jacket ataupun fixed deposit untuk memberikan kemenangan mutlak kepada mereka. Dan perkara ini bukannya rahsia lagi, malah boleh dikatakan hampir, ingat, semua orang tahu berkenaan isu ini. Semua orang tahu berkenaan tentang kewujudan kem-kem ini diadakan, tujuannya dan sebagainya. Jadi antaranya adalah untuk memenangkan uh, ahli-ahli parlimen ataupun ahli-ahli politik yang berkenaan, termasuklah Perdana Menteri sekarang ni daripada Bera ni, yang merupakan uh, pemenang di Parlimen Bera. Menang pun tak banyak, menang pun sikit. Betul, Najib menang saya ingat pada tahun 99, PRU yang ke 10, dengan majoriti lebih kurang 300 undi kalau tak silap saya. Kalau salah tolong betulkan. Dan hampir-hampir saja tewas. Dan kemudian dia buat kem tentera, dan kemudian dia menang dengan majoriti yang sangat banyak. Ini benda yang bagi saya, ini bukannya nak menjaga kepentingan negara, bukan nak menjaga kedaulatan negara, ini nak menjaga undi mereka ini. Dan layanan itu tidak sama. Kalau di camp ataupun di mana-mana tempat tentera ni, menteri ataupun ahli-ahli politik kerajaan ini boleh berkempen, tapi kalau pembangkang ni sangat susah, nak masuk pun tak boleh, apatah lagi kalau nak berkempen dan sebagainya lah. Jadi hal ini menjadikan satu keadaan yang saya rasa tidak adil. Tidak adil. Kalau betul-betul tak benarkan untuk berkempen, janganlah benarkan mana-mana pihak, termasuklah pihak kerajaan yang ada sekarang ni kan. Tak perlulah benarkan mereka untuk terus berkempen. Tapi bila pembangkang nak masuk, dia pula tak dibenarkan dan sebagainya lah. Jadi pada pendapat abang lah, adakah benda ni kita harus kekang ataupun kita harus tangani untuk kita supaya bertindak adil, khususnya di peringkat pengundian yang sangat penting untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara ni, bang. Kalau kita izinkan, benarkan warga tentera ini untuk mengundi, maka kita kena benarkan untuk mereka mendapatkan maklumat tentang politik. Dan kalau kita tak benarkan politik kepartian itu berlaku dalam kem tentera, kita harus mengharamkan kepada semua parti politik, walaupun pihak kerajaan sama sekali tidak boleh masuk dalam kem. Tapi kita lihat dalam banyak pilihan raya, saya ada banyak pengalaman bagaimana waktu pilihan raya je Menteri Pertahanan datang, Perdana Menteri datang kem, berdialog masa itulah nak tahu berdialog dengan warga tentera dan sebagainya. Itu adalah satu kempen politik sebenarnya. Kan? Tapi sebab tu saya katakan kita mahu tak mahu warga tentera tu sendiri, warga tentera tu sendiri kena berubah sikap supaya mereka lebih bijak dalam membuat keputusan. Kalaulah mereka selama ini menganggap warga tentera ini sebagai fixed deposit bagi mereka dalam pilihan raya, kalau warga tentera itu bijak politik, mereka tidak akan dapat lagi menggunakan warga tentera ini sebagai fixed deposit mereka. Contohnya dulu, saya masih ingat, waktu itu kita buat persempadan pilihan raya selepas zaman reformasi, sempadan pilihan raya di mana kita pecahkan undian untuk orang Cina ni dengan Melayu. Supaya waktu itu kita masih ingat reformasi, sokongan orang Melayu solid. Majoriti Melayu waktu itu menyokong perjuangan reformasi. Kaum Cina waktu itu tidak menyokong sangat. Mula era reformasi 1899. Bila kerajaan melihat macam tu, dia nak rasa, nak bagi supaya kawasan Melayu ini tidak dimenangi oleh pembangkang, maka dia pecahkan sempadan pilihan raya dan masukkan kaum lain di beberapa kawasan. Kaum Cina contoh.
di beberapa kawasan. Akhirnya apabila kaum Cina bangkit selepas duri zaman Pak Lah, apabila kaum Cina bangkit dan tidak lagi menyokong kerajaan, akhirnya makan diri mereka. Banyak kawasan-kawasan yang campuran dimenangi oleh kita pula. Padahal dulu dia buat sempadan pilihan raya tu untuk kepentingan dia. Sebab waktu mula reformasi, Melayu majoriti sokong Anwar Ibrahim. Perjuangan reformasi ada di kalangan orang Melayu. Kalau kita tengok orang yang berdemonstrasi di depan Sogo waktu itu, di Kuala Lumpur, majoritinya adalah orang Melayu. Payah kita nak jumpa kaum Cina yang terlibat waktu itu. Kerana waktu itu kaum Cina menyokong kerajaan, menyokong Barisan Nasional. Tapi apabila mereka melihat kebangkitan Melayu dah ramai, dibantu oleh PAS waktu itu bersama dengan kita. Kan? Jadi kerajaan nak mengurangkan itu, dia campur, dia pecahkan sepadan. Kawasan majoriti Melayu ni dia masukkan pengundi kawasan Cina ramai. Supaya dia nak pecah undi Melayu. Tapi itulah yang kita seperti mana kita sebut, apabila kesedaran politik dah mula masuk dalam pemikiran orang Cina, dan orang Cina tidak lagi menyokong Barisan Nasional, akhirnya apa yang mereka buat itu makan diri mereka. Mana kawasan campuran, kita menang sekarang ni. Kawasan yang majoriti Cina memang berdapat pada kita lah. Tapi kawasan campuran pun banyak dimenangi oleh Parti Keadilan. Akhirnya makan diri mereka, apa yang mereka rancang tidak menjadi. Dan kali ini pun kita harapkan supaya warga tentera bangkit. Supaya kali ini mereka mengharapkan undi tentera. Tapi kalau semua tentera memang tahu tentang politik, maknanya akan datang kem-kem tentera tidak lagi dianggap sebagai fake deposit. Dan ini berlaku di Lumut. Saya masih ingat lagi di kem tentera Lumut, di mana orang mengatakan bahawa Lumut ini kerajaan boleh menang lah. Barisan Nasional boleh menang. Tetapi oleh kerana di sana mereka mengubah sikap, kebanyakan warga tentera di Lumut waktu itu memberikan sokongan kepada kita dalam Pakatan Rakyat. Apatah lagi calon yang ditampilkan di kawasan itu adalah Laksamana Imran. Saya masih ingat lagi. Dia orang pertama yang dapat merampas Lumut. Ketika itu Laksamana Imran pun pernah bertugas dalam TLDM dan dia dilihat oleh warga TLDM orang yang berintegriti, orang yang bagus dan sebagainya, menjaga kebajikan warga tentera, maka dia menang. Selepas itu Dr. Hatta PRD 14 bertanding dan masih dapat mengekalkan kawasan tu walaupun undi tentera ramai di situ. Di situ kesedaran politik dah bermula di Lumut. Dan malangnya tidak berlaku di banyak tempat lah. Macam di Kem 110 Kuantan, di beberapa pangkalan tentera yang lain masih lagi belum ada kesedaran politik dan kita harapkan mereka-mereka ini ada kesedaran itu dan Barisan Nasional tidak lagi boleh menganggap bahawa kem tentera boleh menyelamatkan mereka lah dalam pilihan raya. Ini yang kita harapkan.